khas khusus untuk wanita di mana kita akan berkongsikan semangat dan juga inspirasi bersama dengan anda semua mengenai inspirasi ibu tunggal. Dan untuk kita kongsikan tentang topik kita pada hari ini yang telah pun bersama dengan kita dalam studio ketika ini, kita bersama dengan Puan Asliza Mat Asrar selaku Ketua Biro Wanita Tunggal Persatuan Wanita Asnaf Tunggal Islam Mu'alaf Watim atau Kelab Wanita Asnaf Tunggal Islam Mu'alaf Watim. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Baik, terima kasih Puan bersama-sama dengan kita. Dan kita juga bersama dengan seorang yang dari jauh melalui panggilan video telah pun bersedia dalam talian. Kita bersama dengan Dr. Fatahiyah Yahya, pensyarah kanan psikologi dan kaunseling Unimas yang kini berada di Kuching, Sarawak. Apa khabar doktor? Baik, Alhamdulillah Fahrin, sihat. Alhamdulillah kami sihat di sini. Cuma kita nak tanya-tanyakan juga. Tadi kami dah berikan sedikit amaran banjir dan juga cuaca. Ramalan cuaca tentang di Kuching, Sarawak. Sekarang ni macam mana ni doktor di sana ni? Cuacanya? Buat masa ini. Pagi tadi hujan, sekarang dah reda hujannya. Alhamdulillah. Cuaca nampak elok, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita nak terus kongsikan tentang topik perbincangan kita pada hari ini tentang inspirasi ibu tunggal. Mungkin boleh dikongsikan sebersikit oleh Puan Asliza sendirilah dah berapa tahun bergelar ibu tunggal dan apakah antara perkara ataupun cabaran yang dilalui sepanjang menjadi ibu tunggal ini, apatah lagi dalam tempoh tahun 2020, tahun 2021 ini dengan pandemik COVID-19 dan sebagainya, bagaimana nak dikongsikan kepada penonton kita? Okey, tempoh menjadi ibu tunggal lebih kurang dalam almost 5 tahun. Okey, cabaran sebenarnya kalau ikutkan cabaran macam saya sendiri, saya sentiasa akan prepare untuk diri sendiri walaupun time tu memang dalam perkahwinan kan. So saya walaupun masa saya kerja di MAS di Jalan Sultan Ismail, balik daripada office saya akan buat kerja lain. So saya takkan berhenti dekat situ. So lepas tu saya akan buat bermacam-macam kerja. So maknanya saya tak akan, walaupun bila dah bergelar ibu tunggal, saya tak akan berhenti bekerja. Saya akan berusaha, saya akan buat apa sahaja yang boleh maknanya untuk anak-anak saya lah. Kiranya apa yang dilakukan oleh Puan Asliza persediaan dari segi kewangan. Jadi apabila bergelar ibu tunggal dari segi kewangan itu mungkin tidak ada masalah, tetapi mungkin penonton-penonton kita yang bergelar ibu tunggal yang lain mempunyai masalah yang berbeza-beza. Ini kita nak tanyakan kepada doktor juga, Fahrin. Kepada Dr. Fatahiyah sendirilah saya nak tanyakan, kalau kita lihat sebenarnya selalunya orang menyebut tentang ibu tunggal dan ada kalanya tidak kurang juga yang mempersoalkan kenapa ibu tunggal ni harus diberikan perhatian, harus juga dibantu. Daripada pengalaman Dr. Fatahiyah sendiri, apakah sebenarnya dari sudut psikologi tamparan kepada mereka dan bantuan yang mereka perlukan sebenarnya dari sudut bukan sahaja kewangan tetapi juga dari segi mental dan juga moral? Silakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Fahrin. Siapa nama Puan Asliza ya, Fiza Puan Asliza ya, dan para penonton wanita hari ini. Saya sentuh tentang kesan psikologi dulu lah ya menjadi ibu tunggal. Ya, sebenarnya menjadi ibu bapa ini merupakan satu fasa baru dalam kehidupan seseorang individu yang secara logiknya berupa satu kegembiraan. Ya, bagaimanapun kegembiraan itu datang bersama tanggungjawab yang perlu digalas bersama. Ia bukan keseronokan semata ya, dan terutama bagi seorang yang bergelar ibu tunggal, ya, di mana tanggungjawab tersebut perlu digalas secara sendirian. Ya, walaupun pada waktu ini fenomena ibu tunggal dilihat sebagai satu situasi biasa. Namun secara hak orang ibu tunggal itu perlu menghadapi kehidupan baru dengan tanggungjawab 2 kali ganda berbanding ibu tunggal biasa, berbanding ibu biasa yang mempunyai pasangan. Ya, bila kita sebut ibu tunggal ni termasuklah yang bercerai hidup ataupun bercerai mati ya, Fahrin dan Fiza. Ya, betul. Ya. Dan satu kenyataan yang perlu diketahui oleh semua bahawa memegang status ibu tunggal turut memberikan kesan psikologi, iaitu kesan emosi dan kesan kesihatan mental terhadap individu terlibat. Ya, kenyataan ini ditulis dalam satu artikel yang diterbitkan oleh American Psychological Association, iaitu Life in a Single Parent Household, though common, can be stressful for the adult and the children.
Ya, beberapa kajian yang dijalankan dalam kalangan ibu tunggal mendapati kebanyakan ibu tunggal berhadapan dengan gangguan tekanan emosi yang sangat tinggi, terutama pada fasa awal berhadapan dengan perceraian atau kematian pasangan. Ini mungkin boleh double confirm dengan Puan Asliza yang mungkin melalui secara live kan. Tapi yang menariknya kan Fiza dan Farid, terdapat artikel yang menulis tentang kekuatan yang diperolehi oleh anak-anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal. Ya, anak-anak ni dikatakan banyak belajar tentang tanggungjawab dan lebih menghargai setiap rezeki yang diperolehi hasil usaha keras daripada ibu mereka. Yang kita nampak kan resultnya tadi Fiza bagi tahu bahawa beliau juga dibesarkan oleh ibu tunggal, kan, menjadi orang yang sangat signifikan dalam hidup kita sekarang ni, setiap hari muncul dalam wanita hari ini. Ya, anak-anak ini juga dikatakan memiliki sikap empati yang tinggi serta berkemahiran untuk menenangkan orang dewasa. Ini satu kelebihan dan keajaiban lah. Doktor, Farid dan Doktor, apa yang doktor katakan tadi itu sememangnya memberi penerangan dan juga penjelasan bagaimana antara fasa-fasa yang dilalui oleh individu ataupun seorang wanita ini yang bergelar ibu tunggal, sama ada menjadi balu ataupun menjadi janda akibat kematian ataupun berpisah dengan pasangan mereka. Sebelum kita nak bertanya kepada Puan Asliza sendiri, tetapi apa yang doktor katakan tadi tentang tekanan emosi itu, kadang-kala stigma masyarakat ini juga memberi satu kesan ataupun trauma yang besar kepada ibu tunggal ini. Dahlah kehilangan pasangan kan, tetapi stigma-stigma masyarakat pula yang kadang-kadang stigma ini diberikan oleh wanita kepada wanita yang lain. Betul. Ada persepsi-persepsi tertentu. Bagaimana ini yang kita nak memperbetulkannya kepada masyarakat kita bahawa golongan wanita ibu tunggal ini harus disokong, didukung, dibantu, bukan dilabelkan ataupun diberi persepsi-persepsi yang tertentu, doktor. Dia macam ni ya, salah satu struggle utama yang dihadapi oleh ibu tunggal adalah stigma dan judgement. Saya rasa ini mungkin berupa cabaran paling sukar untuk ibu tunggal, terutama kerana perceraian. Ibu tunggal yang bercerai, di mana masyarakat cenderung menilai golongan ini tanpa mengetahui cerita ataupun sebab musabab di sebalik setiap perceraian yang terjadi. Yang lebih disebut adalah dia janda, dia diceraikan, dia minta cerai. Saya fikirkan secara logiknya kan Fiza, Farid, tak ada seorang perempuan pun atas muka bumi ni yang bangun dari tidur tu memutuskan untuk bercerai. Tak ada. So I don't think so. There must be reason behind each and every divorce. Selain faktor tiada jodoh lah ya. Masyarakat kita cenderung menilai golongan ini tanpa cuba memikirkan kepayahan yang golongan ini lalui dan hadapi. Hakikatnya atas pengorbanan dan usaha besar mereka untuk membesarkan anak-anak sendirian, kita tak boleh nafikan kekuatan dan ketabahan seorang yang bergelar ibu tunggal. Mereka ni sepatutnya dilayan dengan penuh hormat dan bermaruah. Okey, baik. Sebelum kita berkongsikan satu kisah ini, mungkin ada satu soalan untuk Puan Asliza sendirilah. Kalau kita mendengarkan apa yang diceritakan oleh doktor tadi, saya juga ingin tahu sebenarnya bagi seorang ibu tunggal yang berbeza ujian dan dugaannya, bagi Puan Asliza sendiri, di manakah orang kata sumber kekuatan tu Puan dapatkan pada peringkat awal? Dia sebenarnya kan, bila berlaku benda-benda macam ni, kita akan ingat pada anak tau. Kekuatan tu memang pada anak. Jangan, itulah, cuba jangan orang-orang di luar sana kan, jangan cuba untuk downgrade-kan ibu-ibu tunggal ni, sebab diorang ni bermacam-macam cerita. Sebab orang kat luar tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga sampai jadinya perceraian kan. Ada juga mungkin ada yang kurang bernasib baik, tak dapat jumpa anak, tak dapat ambil anak, macam-macam cara. Cuma alhamdulillah saya anak dengan saya. So kat situ memang kekuatan. Kita pandang muka anak, kita akan buat apa saja. Jadi kekuatan bagi Puan Asliza adalah anak-anak itu. Sudah saya kira bukan saja Puan Asliza, malahan ramai dalam kalangan penonton-penonton kita yang bergelar ibu tunggal ketika ini menjadikan anak-anak itu sebagai semangat untuk bangkit daripada kegagalan dan juga kekecewaan. Selain daripada kisah Puan Asliza dan juga anda penonton-penonton yang mungkin ada cerita-cerita anda tersendiri, kami juga nak bawakan satu lagi kisah dan cerita tentang seorang lagi ibu tunggal ini yang sama-sama ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Kita saksikan terlebih dahulu. Setiap manusia tidak terlepas dari ujian. Kecil ataupun besar, setiap satunya memberikan kita hikmah yang tersendiri.
Begitu juga bagi Maimunah Osman, 61 tahun dari Shah Alam Selangor ini. Membesarkan anak-anak yang masih kecil seorang diri selepas berpisah 12 tahun lalu bersama bekas suaminya benar-benar mengajar erti kekuatan diri yang sebenar. Pernah berkhidmat sebagai pengurus kredit di sebuah kelab golf terkemuka di Selangor, tidak pernah menyangka pengakhiran kisah rumah tangganya dilalui sebagai seorang ibu tunggal. Saya ada kerisauan lah sebab masa tu anak saya yang kecil tu baru setahun, yang seorang tu 2 tahun kan. Jadi tapi risau tu tak sangat sebab masa tu saya masih bekerja. Cuma bimbang kalau ada masalah perbelanjaan rumah kan. Sebab masa tu pun anak saya yang sulung tu dia belum lagi kerja tak salah saya. Inilah rutin Maimunah bersama anak-anaknya setiap hari bagi mencari rezeki. Dengan menggunakan kemahiran memasak yang ada, ibu kepada 6 cahaya mata ini memberanikan diri untuk mengambil tempahan makanan dari rakan-rakan dan juga penduduk di sekitar Shah Alam dan Kuala Lumpur. Saya pandai masak. Jadi daripada kepandaian saya tu, saya usahalah untuk dapatkan pendapatan. Jadi saya ada buka tempahan lah masakan untuk masakan panas macam nasi lemak, nasi ayam, semua tu, nasi biryani kan. Demi anak-anak, dia mengharungi pelbagai dugaan dalam membesarkan mereka. Terkadang, sekuat mana pun Maimunah cuba untuk menyembunyikan perasaannya, adakala air mata turut tumpah jua. Namun semangat yang positif selalu digenggam agar terus bangkit maju demi putera-putrinya. Saya tak akan tunjukkan pada anak-anak lah yang saya macam down ke tak. Saya tak boleh menangis depan anak-anak saya lah. Saya kena selalu positif. Sebab kalau kita bersangka baik dengan Allah, kita akan dapat yang terbaik jugalah kan. Redha dengan ujian yang diberikan, dia tidak terkecuali dari musibah banjir yang melanda Selangor minggu lalu. Tapak gerai perniagaannya turut sama dinaiki air dan menjejaskan mata pencarian mereka sekeluarga. Biarpun sedih dengan apa yang berlaku, namun dia tetap bersyukur kerana mereka sekeluarga selamat dan percaya akan hikmah di sebalik dugaan besar ini. Hikmah di sebalik dugaan. Sebab saya tengok tadi bila Maimunah kata dia tak akan menangis depan anak-anak, dan sebenarnya itu juga yang dilakukan oleh ibu tunggal ramai wanita-wanita di luar sana, termasuk ibu saya lah kan. Kadang-kadang susah perit nak besarkan anak, duit tak ada dan sebagainya, tapi depan anak-anak semua akan cuba dilakukan dengan perkara yang terbaik sekali. Dan Puan Maimunah dah pun bersama dengan kita dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Puan Maimunah. Waalaikumsalam. Macam mana keadaan banjir kedai tu dah boleh berniaga ke sekarang? Dah. Sekarang dah boleh berniaga dah dengan anak-anak. Alhamdulillah. Okey, Puan Maimunah, ini yang kita nak kongsikan kepada penonton. Tadi kita dah lihat serba sedikit dan tahu serba sedikit cerita tentang Puan Maimunah, dan saya kira ramai dalam kalangan penonton kita hari ini yang dalam proses perceraian tak tahu lepas ni kalau bercerai, adakah aku boleh hidup sendiri bersama dengan anak-anak, adakah aku mampu untuk melalui dugaan ini dan sebagainya. Tapi kalau boleh dikongsikan jugalah pengalaman Puan Maimunah, bagaimana apabila bergelar ibu tunggal ini, bagaimana harus kita bangkit untuk sama-sama untuk diri kita dan juga anak-anak serta insan-insan di sekeliling kita, Puan Maimunah. Okey, bila saya jadi ibu tunggal tu, saya perlu kuatlah demi anak-anak kan. Anak-anak yang bagi kekuatan pada saya sebenarnya. Semangat untuk saya terus menjalani kehidupan lah. Kan, macam tu. So, untuk ibu-ibu yang lain tu, kena ada semangat kental lah untuk terus hidup demi anak-anak juga.
macam tu. Tapi nak tahulah juga kan, macam kalau kita tengok tadi sebelum ni Puan Maimunah bekerja sebagai pengurus kredit, tetapi sekarang ini orang kata meneruskan kelangsungan hidup dengan membuat perniagaan Oden ini bersama dengan anak-anak kan. Ada setengah orang dia rasa macam mungkin ada dalam kalangan mereka yang sebelum ini suri rumah, memang bergantung harap kepada pasangan. Tapi apabila dah berpisah tak tahu nak buat macam mana dan apa yang harus dilakukan. Tapi bagaimana Puan Maimunah sendiri mendapat idea, kekuatan untuk bangkit dan meneruskan kehidupan ini selain daripada anak-anak ini? Bagaimana Puan mencari idea untuk meneruskan kelangsungan hidup itu? Sebab kami, saya dan anak-anak, kami semua minat berniaga lah. Macam saya memang ada terima tempahan sebelum ni. Jadi kita sama-sama berniaga, saya nak anak saya berniaga supaya kita sama-sama akan dapat pendapatan lah macam tu. Baik, kalau kita lihat sebenarnya keadaan ibu tunggal ni sebenarnya antara cabaran, semangat dan kekuatan mereka anak-anak. Tetapi tidak dinafikan juga sebenarnya pada peringkat awal antara kesukaran yang dialami adalah untuk berbincang, untuk memberitahu pada anak-anak keadaan situasi, perasaan, jiwa dan kesukaran seorang ibu tunggal itu melalui ujian. Jadi pada peringkat awal macam mana nak menerangkan kepada anak-anak tentang keadaan yang sukar ini sebenarnya, Puan? Macam saya, untuk anak-anak saya sendiri kan, mereka dapat lihatlah sendiri macam mana kita struggle untuk meneruskan kehidupan kita sekeluarga ni. So saya mula-mula tu bila anak saya masih kecil-kecil tu saya rasa agak payahlah. Stress tu ada tapi tak sangatlah macam tu. Tapi bila anak dah makin membesar tu mereka sendiri dapat melihat macam mana saya, ibu dia ni berusaha untuk mendapatkan pendapatan demi sekeluarga. Puan, terus dah besar, okeylah, dah faham. Alhamdulillah. Puan, kedai dekat mana tu? Seksyen 7 dekat mana? Kedai kami dekat halaman Wispark di Seksyen 7. Dia berdekatan dengan next to Jekyll Seksyen 7 tu. Okey. InsyaAllah ada kesempatan saya dan Farin akan singgahlah ke sana. Jaga diri, Puan. Boleh. Jaga diri. Boleh. Terima kasih. Okey. Dan kita harapkan apa yang dikongsikan oleh Puan Maimunah ini juga dapat sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi dan juga iltizam kepada ibu tunggal. Sebab ada juga dalam kalangan ibu tunggal ini yang mempunyai anak yang masih kecil, yang masih bersekolah, ada lagi yang masih bayi dan sebagainya, pasti mempunyai cabaran yang berbeza-beza. Tetapi orang kata di sebalik setiap musibah ataupun kejadian itu pasti akan ada hikmahnya. Walaupun mungkin senang untuk diungkapkan oleh saya tetapi tidak dirasai. Bagi mereka yang melalui dan merasainya, mungkin akan melalui fasa yang berbeza. Jadi bagaimana kalau nak dikongsikan kepada penonton-penonton kita, Puan Azliza, bagaimana sebagai seorang ibu tunggal harus kita bangun, kita bangkit dan yakin tentang apa yang ada di depan nanti adalah lebih baik daripada yang semalam. Saya nak share lah untuk ibu-ibu tunggal di luar sana, bila terjadinya benda macam ni, jangan terlalu ikutkan rasa sedih. Kena bangkit cepat. Kita tak boleh nak macam hari ni kena terus down, sedih, duduk diam. Jangan buat macam tu. Kita terus bangkit, kita fikir terus apa yang perlu kita buat. Bila kita memandang pada anak, kita tak nak anak kita stres macam mana kita. Kita tak sebolehnya jangan tunjukkan, nampakkan rasa sedih kita pada anak. Okey, minta maaf saya menjelah. Saya selalu tertarik sebenarnya bila setiap kali kalau ibu tunggal dia kata kita tak boleh tunjuk kita sedih, kita susah, kita lemah. Jangan menangis depan anak. Tetapi sebagai manusia kita juga perlukan kekuatan. Kita perlu juga tempat mengadu. Jadi bagaimana Puan sendiri mencari kekuatan tu? Okey, macam saya cuba bangkit sendiri tapi kena ada kawan-kawan lah. Yang penting siapa di belakang kita, siapa kita berkawan, dengan siapa kita mengadu. Yang tu mustahak. Dan disebabkan itu juga ada kelab wanita Asnaf Tunggal dan juga Islam Mu'alah Watim ni yang mana ia mungkin support group kumpulan bagi memberi semangat, bantuan ataupun kadang-kala ibu tunggal ini
tak ada tempat nak mengadu, tak ada ruang untuk dia berkongsi masalah dia. Jadi di kelab ini boleh dilakukan sebegitu ya. Betul. Okey. Doktor, mungkin di penghujung perbincangan kita ini doktor, ada sesuatu nak dikongsikan kepada penonton-penonton kita. Macam doktor katakan tadi, tak ada seorang wanita pun mungkin yang bangun tidur dia fikir dia akan berpisah dan menjadi ibu tunggal. Bila kita diijab kabulkan tu, pastinya kita mengharapkan rasa cinta, kasih sayang yang dibina itu akan kekal sampai ke akhir hayat. Tetapi ada kalanya nasib tak menyebelahi kita, hubungan yang kita bina itu dah pun terputus di tengah jalan. Bergelar ibu tunggal ini bukanlah sesuatu yang harus dilihat buruk oleh individu ataupun masyarakat, tetapi bagaimana untuk kita terus menjadikan ibu tunggal ini sebagai inspirasi bagi wanita-wanita untuk bergerak maju, bangkit dan dapat berjaya seperti orang lain. Silakan. Okey. Fiza, saya secara peribadi lah kan sangat menghormati with highly respect terhadap golongan ibu tunggal yang berjuang di luar sana. Saya hormati perjalanan mereka, kekuatan mereka. You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Ya. Yeah, and then mungkinlah antara tips yang boleh kita gunalah kan for emotional self healing bagi ibu tunggal. Yang pertama sekali, fokus pada diri dan kehidupan sendiri. Tak perlu fikir tentang apa orang kata terhadap kehidupan kita. We are not accountable for others' perceptions. Ya, dan seterusnya berhenti mengkritik diri. Berdamai dengan diri dengan apa yang terjadi. Jangan salahkan diri dan orang lain atas apa yang berlaku. Terima semua tu apa adanya. Dan yang paling penting sekali adalah kindness and compassion. Ya, proses penyembuhan emosi seseorang individu ya yang melalui fasa berpisah dengan suami ya ataupun kematian suami bermula bila mana dirinya berbelas kasih dan berlembut dengan diri sendiri. Ya, ambil masa untuk fokus kepada diri sendiri, membelai dan merawat diri. Adakan masa untuk mendengar apakah keperluan diri. Dan yang paling penting sekali, set boundaries. Siapa circle of friends kita? Adakah kelompok kawan yang kita gauli, yang kita bercampur tu membantu kita dari sudut menambah value dalam kesejahteraan emosi yang kita ada, atau memusnahkannya? Kena tengok balik, renung balik siapa kelompok kawan-kawan yang kita gauli. Ya, sebenarnya bila kita ada boundaries ni, kita bukanlah bertujuan nak buang individu-individu tertentu dalam hidup kita ya, tapi nak membantu kita mengenal pasti apa yang boleh diterima serta tidak memberi kesan buruk terhadap diri dan hidup kita. Okey. Ya? Ini memang kita cari satu support system yang betul dan kuat dan positif. InsyaAllah. Dan saya kira perkongsian daripada Dr. Fatahiyah, daripada Puan Asliza dan juga Puan Maimunah itu tadi sedikit sebanyak, walaupun dalam waktu yang singkat, tetapi dapat memberi satu semangat dan juga iltizam kepada mereka yang mungkin sedang melalui fasa yang sama ketika ini. Walaupun cerita kita semua pasti berbeza-beza. Jalan cerita pasti akan berbeza-beza, tetapi sekurang-kurangnya ada sedikit suntikan semangat yang bahawa anda tidak keseorangan. Benar. Ada lagi individu-individu lain yang akan boleh bersama-sama dengan anda untuk terus bangkit dan berjaya walaupun anda seorang ibu tunggal. Dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Fatahiyah Yahya dan juga Puan Asliza Mat Asra dan seperti tadi Puan Maimunah kerana bersama-sama dengan kita memberikan inspirasi dan juga semangat. Kami doakan semoga terus berjaya dan terus jadilah wanita yang hebat dan memberi inspirasi.